Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pagi ini saya Datuk Profesor Dr. Haji Badrul Nadi Putih akan membentangkan tajuk pembentangan saya, iaitu berfokus pada aktiviti masa senggang dan hubungannya dengan kesejahteraan di kalangan para pelajar. Itu kajian saya yang berfokuskan di Batu Pahat, dan inilah pengenalannya, iaitu yang berkaitan dengan apakah konsep masa senggang yang berkaitan dengan aktiviti bebas yang dilakukan setelah kewajipan sosial telah dipatuhi, bergantung kepada minat di keinginan individu. Itu yang dikaitkan dengan makna list Miras 2010. Aktiviti masa senggang adalah penting dalam menentukan kesejahteraan diri pelajar dan telah banyak dikaji dengan pelbagai aspek. Pelajar yang mengambil bahagian dalam aktiviti masa senggang berstruktur supaya menghalang mereka dari terlibat dan tingkah laku inti sosial, kerana pada waktu lapang mereka telah diisi. Itu pendapat Mohani 2003. Manakala pula aktiviti masa senggang dapat membantu pembangunan dari pelajar dari aspek penambahan pengetahuan dan kemahiran serta meningkatkan kecerdasan bagi melahirkan golongan pelajar yang proaktif dan berkualiti. Itu kajian yang telah dibuat oleh Nur dan Muhammad tahun 2002. Dan kita rujuk pada penyataan masalah. Itu ada kaitannya, yang mana penyataan masalah telah dibuat oleh kajian luar negara yang berkaitan dengan kesejahteraan diri banyak dilakukan. Di antaranya kajian oleh Harvard 1997, Omedic 2015 dan Opika dan Doranovic pada tahun 2014. Mendapati bahawa aktiviti masa senggang adalah merupakan faktor yang sangat penting menentukan kesejahteraan diri pelajar. Namun demikian, kajian-kajian semua ini sangat kurang diterokai oleh para penyelidik di Malaysia. Di antaranya kajian Siti Balkis dan Naimah Muhammad Saleh pada 2014 yang banyak memfokuskan kepada aktiviti di masa seharian tanpa mengaitkan kesan terhadap kesejahteraan diri. Justru itu, satu kajian menyuruh berkaitan aktiviti masa senggang dalam menentukan kesejahteraan diri pelajar perlu dilaksanakan. Kajian ini amat penting bagi memberi input-input baru dalam memantapkan perancangan dan program yang sedia ada. Jadi, kita balik pada tujuan kajian. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap aktiviti masa senggang dan kesejahteraan hidup pelajar. Selain daripada itu juga, kajian ini turut mengenal pasti hubungan antara aktiviti masa senggang dengan kesejahteraan diri dan di kalangan para pelajar. Itu faktor tujuan kita. Kerangka konseptual yang saya buat, ada kaitannya saya rujuk aktiviti masa senggang, aktiviti sukan dan rekreasi, iaitu berkaitan dengan aktiviti berbentuk individu, aktiviti berbentuk perkumpulan, aktiviti indoor dan outdoor. Dan masuk ke kesejahteraan diri maksudnya ialah berkaitan dengan emosi, gembira, tenang dan kestabilan emosi. Yang mana kerangka konseptual ini adalah gabungan beberapa teori dan model yang merujuk kepada konstruk aktiviti masa senggang dan kesejahteraan diri. Kajian ini memfokuskan bagi mengenal pasti tahap dan juga hubungan bagi konstruk aktiviti masa senggang terhadap kesejahteraan diri. Bagi konstruk aktiviti masa senggang adalah berdasarkan model Baimel dan Baimel dan 1996 yang mengandungi aspek aktiviti sukan dan rekreasi. Bagi konstruk kesejahteraan diri pula ada merujuk kepada beberapa teori, iaitu teori kualiti hidup Brown pada tahun 2005. Inilah dia desain yang kita buat. Metodologi kajian ini lebih kepada kajian tinjauan yang melibatkan kaedah kuantitatif, digunakan untuk menjawab persoalan dengan menggunakan instrumen soal sidik diadaptasi dari pelbagai sumber. Sampel kajian dibuat secara rawak, mudah. Sampel melibatkan 90 responden yang berumur antara 10 tahun hingga 12 tahun di daerah Batu Pahat, Johor. Tata cara analisis data menggunakan deskriptif kekerapan, peratusan, min dan sisihan biawan. Manakala analisis inferensi pula menggunakan korelasi Pearson. Dapatan kajian yang kita dapati bahawa perbincangan aktiviti masa senggang terhadap kesejahteraan diri pelajar di Batu Pahat. Hasil daripada kajian Kiami secara keseluruhan minnya yang berkaitan dengan kelakuan aktiviti outdoor kesemuanya adalah tinggi, yang mana min adalah 4.048, yang mana tahapnya adalah tinggi,
iaitu merujuk pada bahawa secara keseluruhan tahap aktiviti masa senggang bagi aspek aktiviti sukan dan rekreasi berada pada tahap yang tinggi. Aktiviti berbasikal dan outdoor didapati mencatat skor BIN yang paling tinggi. Hal ini bermakna para pelajar mengembari aktiviti sedemikian yang merupakan satu budaya kecerdasan yang sihat, namun memerlukan pemantauan rapi kerana ia terdedah dengan banyak risiko. Wade dan Coleman 2010 menyatakan bahawa otak remaja menunjukkan kecenderungan untuk menyertai dalam aktiviti yang sengit dan menarik. Justru itu, remaja lebih cenderung untuk melakukan aktiviti sukan dan rekreasi di mana ia memerlukan aktiviti yang mampu memberikan keseronokan kepada mereka secara tidak langsung, mewujudkan suasana persaingan yang sihat. Terus, dapatan perbincangan kesejahteraan hidup pelajar di Batu Pahat, keseluruhan min ialah 4.336 yang paling tinggi tahapnya. Iaitu maksud dia, dapatan kajian ini menunjukkan bahawa secara keseluruhan tahap kesejahteraan diri pelajar berada pada tahap tinggi. Hal ini menunjukkan bahawa pelajar berpuas hati dengan kesejahteraan diri mereka. Terus, inilah hasil dapatan dan perbincangan, iaitu hubungan aktiviti masa senggang terhadap kesejahteraan diri pelajar. Dari domain dia masa senggang, kesejahteraan diri, yang mana kesejahteraan diri dan interpretasi adalah amat kuat. Berdasarkan analisis korelasi, dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara aktiviti masa senggang dengan kesejahteraan diri dengan nilai R yang bersama dengan 0.53 dan signifikan dia lah 0.000, iaitu kurang daripada 0.05. Kekuatan hubungan di antara dua pemberi upah ini adalah kuat. Dapatan kajian ini selari dengan dapatan kajian UNICEF tahun 2004 yang mendapati bahawa aktiviti yang melibatkan fizikal mengurangkan simptom-simptom tekanan dan kemurungan diri. Penutup, hasil daripada kajian saya tadi, aktiviti masa senggang di kalangan pelajar adalah amat penting bagi memastikan kesejahteraan diri mereka terjamin dan stabil. Jadi, aktiviti masa senggang, khususnya aktiviti sukan dan rekreasi banyak memberikan manfaat kepada pelajar, bukan sahaja kepada diri tetapi ia juga memberikan kesejahteraan kepada fizikal, sosial, kekeluargaan dan sebagainya. Justru satu program intervensi yang mengutamakan kepelbagaian aktiviti masa senggang perlu dirancang bagi menjamin kesejahteraan hidup para pelajar. Oleh itu, ini adalah kajian saya. Saya dapati pentingnya masa senggang untuk para belia dan juga para pelajar yang kita mesti ketengahkan dan bagaimana mereka boleh mengisikan kekosongan untuk mereka bina diri kita dan motivasi diri mereka. InsyaAllah, itu saja. Terima kasih.